Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan segala-gala makhluk. Pada pusingan malam ini, insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita terhadap madah tafsir daripada surah Fussilat. Maka dengan kehendak Allah, marilah sama-sama kita membersihkan hati, ikhlaskan hati kita kepada Allah untuk kita nak menerimakan ajaran Tuhan, sama-sama kita boleh nak tadabbur. Maka itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Terutamanya kita ni telah berjumpa beberapa kali dah di dalam madah tafsir. Pada malam ni kita nak sambung ayat yang ke-11 daripada surah Fussilat. Allah Ta'ala duk royak lagi tentang kejadian dia tu, supaya nak manusia tu boleh rasa di dalam hati dan teringat kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kerana kalaulah Tuhan itu tidak mengingati, senantiasalah manusia kita ni ditelupai oleh beberapa hasutan-hasutan di sekelilingi dia. Karena itu adalah tabiat manusia dan hati manusia yang liar daripada ajaran yang benar dan akhirat yang kekal. Jadi liarnya hati manusia.
Dengan sebab itu, senantiasa kita tu kena duk dengar sokmo akan isi kandungan Tuhan. Tuhan tu duk royak sokmo kepada kita. Tuhan royak kata dia menjadikan di atas muka bumi ni akan beberapa gunung ganang. Supaya menjadikan paku bagi ini bumi. Tak sewa jadi gonye, tak sewa jadi kocok. Semua tu pedah kelik kepada hamba dia utamanya iaitu manusia. Dan Tuhan itu menaikkan, mentumbuhkan di atas muka bumi tu beberapa perkara-perkara daripada pokok-pokok kayu ni yang pedah bagi hidup manusia. Dan Tuhan pula menjadikan perkara tersebut tadi itu dalam 4 masa. Dalam 4 masa yang kita itu telah menerang gidah pada hisah yang telah dulu kita itu mengajarkan. Maka apabila orang tanya kejadian manusia, kejadian dunia lah terutama terhadap manusia tu, Tuhan pun suruh jawab supaya Tuhan kata lah. Suruh jawab supaya dengan Tuhan kata. Setelah daripada Tuhan duk royak dia tu duk jadikan di atas muka bumi ni, dengan sistemnya Tuhan gunakan fi arba'ati ayyam. Pada 4 hari. Pada 4 hari. Setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gapo dalam 4 hari tu? Katanya Muqatil, yakni Allah Ta'ala membagikan di atas muka bumi ini akan rezeki bagi hamba dia manusia terutama, dan rezeki bagi binatang ternak dan hak lain-lain lagi. Kerana Tuhan jamin hak tu. Hak Tuhan royak kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Mana ayat tu mari tafsir kata fi arba'ati ayyam. Ayat tu mari tafsir ayat ni, ayat yang ke-10 daripada surah Fussilat ni. Hak Tuhan kata wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Tu makna kata Allah Ta'ala duk royak kepada kita tu supaya nak kita tu boleh teringat. Kata hak kita duk di atas muka bumi ini dengan cara tenang dan senik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan nak royak juga supaya nak manusia tu ingat ratik. Supaya nak ingat manusia kita dia terlupa. Dia terlupa sampai ke Tuhan, bukan terlupa sampai kebaikan hak manusia berikan kepada dia sahaja dak. Terkadang manusia kita ni terlupa sama-sama kebaikan hak manusia ni pun terlupa. Allah apabila dia paling belakang tu gaknya punggat tak kabar ingat. Tu tabiat manusia hak tak molek. Lalu Tuhan royak wala tansawul fadla bainakum, jangan terlupalah kebaikan hak duk sekali tu masa duk jadi molek, masa duk dengan cara molek tu jangan terlupa hak tu. Tu dia terlupa sungguh manusia. Sebab tu Tuhan duk royak bakit pula. Bukan Tuhan nak bakit sangat, tapi nak mengingati. Kerana tabiat kita ni dia suka terlupa. Setelah daripada Tuhan royak tadi tu dalam masa 4 hari Tuhan duk siap sedia. Sedangkan kalau Tuhan nak buat sehari tu dalam masa sekelip mata pun boleh. Tapi katanya para mufassirin, Tuhan nak royak kata sekali pun aku ni kuasa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku pun ada cara sistem. Cara aturan, cara nak susun ni, caranya nak letakkan gapo-gapo tu. Kena pakai cara. Kena pakai gapo? Kena pakai cara. Setelah daripada Tuhan royak daripada ayat yang ke-10 tu masuk ayat yang ke-11.
Tuhan jadikan bombing dulu mula-mula ni. Apa dah tu? Jadikan bombing ni dalam arti kata Tuhan siapkan bombing dia dulu. Apabila Tuhan siap dah bombing, Tuhan nak buat apa pula? Tuhan sendiri raya. Mari dengan perkataan Tuhan kata, "Thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa li ardi tiya taw'an aw karha." Qalata ataina ta'i'in. Tu maknanya. Ni Tuhan nak ayat kejadian hak atas pula. Kejadian langit yang kita duk tengok tu. Tu. Tuhan kata gano? Tuhan kata kemudian summa. Mari dengan summa ni, kalimah summa ni orang panggil satu haraf haraf ataf kalau bahasa kita kecek tu. Tapi beri faedah at-tarakhi. Apa makna tarakhi? Makna sistem dia itu kemudian daripada perbuatan yang pertama. Allah Ta'ala jadikan urusan di atas muka bumi ni dulu dalam masa tempoh 4 masa. Nah, kemudian Tuhan menjadikan naik. Allah kata istiwa di sini makna menuju. Thumma stawa ila, apabila istiwa tu mutaaddi dengan ila bermakna qasd. Bermakna qasd bahasa Arab. Makna tuju. Makna tuju. Kalau istiwa mutaaddi dengan ala makna irtafa'a, makna ulu, makna lain pula. Istiwa di sini ya mutaaddi dengan ila, makna qasad. Tuju. Dengan sebab itu ulama kita, hak Jawa kita ni lah, hak Jawi kita, pakat seluruh terjemah gitu belaka lah. Terjemah kemudian belaka. Kemudian ia Allah tu menujukan kepada kehendak ki. Menujukan kehendak ki-nya ke arah bahan-bahan langit. Menujukan ke arah bahan langit. Langit ni atas pada kita lah. Kullu man ala fahuwa sama. Tiap-tiap benda hak atas tu panggil langit belaka. Tapi langit ni. Langit hak kita dah boleh tengok ni. Langit tu maksudnya gitu. Lalu langit tu dalam keadaan mana tu? Dalam keadaan mana langit tu? Wahia, sedangkan ia langit tu dukhanun. Dia jadi dukhan. Gapa mana dukhan di sini? Yakni sedangkan langit itu masih berupa asap lagi. Dia jadi asap. Katanya Abdullah bin Abbas, langit ni asal daripada bakaran ataupun air, wak air dari hak timur daripada bombing ni naik ke atas. Tu gitu hak ia kata mari. Akan tetapi dukhan ni mana asal lah. Makna gana? Mana asal. Wahia dukhanun. Sedangkan langit itu masih berupa asap lagi. Rupa asap lagi. Belum daripada kita nak pergi di situ, mari kita tengok Abdullah bin Abbas yang tafsirlah mana di sini. Ia kata thumma stawa ila sama' wa hiya dukhan tadi. Itu yakni ia kata adalah di makian itu langit itu dukhan. Dukhan tu dapat daripada mana? Dapat daripada tanaffusil ma' hina tanaffas. Makna kata tak kalau air itu jadi panasnya timbullah gapo daripada air. Wak dia tu. Kalau bahasa siang ainam tadi itu. Tu. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Kemudian dia kata faja'alaha sama'an wahidah. Maka Allah Ta'ala menjadikan daripada wak tadi itu, wak air naik mari tu, Tuhan jadikan langit yang satu. Apa makna langit yang satu? Makna kata tak ada jadi berlapis lagi lah. Tak ada jadi berlapis lagi. Hak tu ya tafsir thumma stawa ila sama' wa hiya dukhan. Jadi dia jadi stoko gitu kalau kita kecek mudah-mudah. Tak ada lagi lapisan ni. Kemudian Allah Ta'ala mempecahkan. Makna kata mempecahkan langit pertama jadi langit yang kedua sampaikan kepada langit yang ketujuh. Makna kata tu hewak jadi 7 lapis. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas sebagaimana Imam At-Tabari sebut di dalam tafsirnya. Sebagaimana Imam At-Tabari sebut di dalam mana? Di dalam tafsirnya. Makna nak kita faham kata asal langit itu dia stokor gitu dah. Makna kata satu biji gitu, tak ada jadi berlapis.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Lepas daripada itu Allah Taala jadikan langit itu tu jadi 7 lapis. Nah, Allah Taala jadikan langit itu jadi 7 lapis. Setelah daripada Allah Taala menjadikan langit dengan cara siap sedia, cukup lekat dah tu lah. Jadi seolah kata jadi sistem dah lah. Jadi rupa berbentuk apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kandak. Cukup apa hak Tuhan nak, dengan bentuk ke mana, dengan rupa mana, Allah Ta'ala tu ia kuasa lagu tu. Nampak tu tak? Adapun pendapat Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ia kata wahiya dukhanun. Kalimah wahiya dukhan tu ia tafsir, beliau tafsir umpama ini. Umpama mana? Dia umpama kata langit asal tu dia duk berlekat dengan apa? Dengan bombing. Lalu ayat lain dia kata fafataqnahuma. Allah Taala pecahkan. Mana kata merengaikan terucuknya bombing daripada langit, langit jadi suku, bombing jadi suku. Itu pendapat siapa tu? Pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Al-Basri sebagaimana ada di dalam tafsir beliau lah. Tu dia. Setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seperti perkara yang kita sebut tadi, lalu Tuhan kata, faqala Allah. Maka Allah Taala kata. Kata di sini makna kan? Makna utus, makna suruh. Utus makna suruh. Hak tu Tuhan kata ala lahul khalqu wal amr. Bagi Allah Ta'ala tu kejadian dan utus. Suruh tu. Tu makna faqala. Faqala laha, kata baginya. Kata bagi langit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kata bagi langit. Walil ardi, dan kata bagi bumi. Seolah kata Tuhan nak wi langit tu jadi lagu mana, wi bumi tu jadi lagu mana. Seolah kata Tuhan nak letak khija bagi langit dan khija bagi bumi. Tapi khijah ni bukan khijah apa nama? Ikhtiari. Bahkan khijah apa sih? Ijbari. Ijbari lagu mana? Ya begitu dah. Ia tak serupa dengan manusia. Manusia ni ia tak serupa dengan langit dengan bumi. Tak gitu kan? Ini apa panggil kata amrun kauni. Bukan amrun syara'i. Amrun syara'i ni terkadang Tuhan suruh. Hamba tadi itu tak buat. Nya deraka, nya begotu, nya begani. Tapi kalau amrun kauni, apabila Tuhan suruh, gitulah keadaan dia. Dia tak deraka dah. Dia tak sudah dah. Mana kata, gitu perjalanannya dia. Nampak tu lah tu? Lagu mana nanti kita tengok. Maka Allah Ta'ala apa kata? Kata bagi langit, laha ailis sama, bagi langit. Nampak tu tak? Bagi langit. Walil ardi, dan bagi bumi. Tuhan boleh kata kepada langit, kepada bumi, dia nak kata gapo apa boleh Tuhan, kepada apa-apa tak boleh. Kita nak khitak langit tak boleh. Nak tuju hai langit mu buat gini mu jadi tak boleh. Nak bumi gitu ni tak boleh. Nampak tak tu? Tapi Tuhan ya supaya supah tu lah. Supah dengan watin, wasyams, wadduha. Kita wallah hanya jua hak lain dak lah. Wallahu wabillahi watallah tu kan. Gitulah supaya tu lah kalau kita pesan no lah sining. Tu. Jadi Tuhannya kata nak retah. Tuhan nak retah, nak wi buat, nak wi jadi. Faqala laha wa li ardi tiya taw'an aw karha. Tu. Apa makna faqala laha? Makna kata lalu ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada langit dan kepada bumi. Kepadanya asalnya gitu. Mari dengan ismul dhamir. Akan tetapi kita nak tafsir jadi nampak selalulah. Kalau kata faqala lis-sama, tak balarah. Ya tepat ya sebut dah. Sebut ismul zahir depan tu summa stawa ila sama. Dah gitu kan ya sebut ismul zahir dah tu. Apabila dia nak kembali ulang pula dalam bahasa Arab nak jadi balarah kena wari ismul dhamir. Seperti sini faqala laha, dia tak kata faqala lis-sama, tak kata gitu. Nampak dah tu? Maka kita nak terjemah, maka katalah Allah Ta'ala, mana retahlah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi langit.
Baginya asal gitu. Tapi kita kata bagi langit supaya nak reti selalu, faham selalu. Dan bagi bombing. Tu kata retah kepada bombing dan kepada langit. Lah mana? Iktia. Apa mana iktia? Turutlah aku, turutlah kamu. Iktia, turutlah kamu kedua-dua. Langit dan bombing tu. Turut ke apa? Akan perintah aku. Akan gapo? Akan perintah aku, sama ada dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Tengok. Tau'an au karha. Tau'an makna kata sukarela ataupun tidak sukarela. Makna gapo ni? Dalam bahasa ahli tafsir, dia kata Tuhan retah kepada dia nak tak semua nak jadi gitu. Sebab gapo? Sebab ia tidak ada ikhtiari. Sebab ia tidak ada pilihan. Tuhan tak pilih. Tuhan tak ada pilih. Sebab dia tu makhluk biasa tu. Supaya kita tak matahari gananya rajin gitu lalu tiap-tiap paginya naik. Dia tak boleh panggil rajin kerja yang lagu tu. Nampak tu tak? Kalau kita hari ni tak gerak tak, dia bukan lagu tu. Dia bukan makhluk seperti manusia. Hera tu dia bukan makhluk seperti kita. Tu langit dan bombing tu dia bukan serupa kita. Baik. Lalu Tuhan kata gitu, faqala laha wa li ardi tiya taw'an aw karha. Maka mari kita tengok Abdullah bin Abbas ya tafsir lagu mana? Ya pengertian macam mana? Kata lagu mana? Kata faqala laha wa li ardi tiya taw'an aw karha. Tu ya macam mana ya beri? Katanya Abdullah bin Abbas, kata Allah, itu Abdullah bin Abbas turjumanil Quran. Ni kita dengar pada Abdullah sendirilah. Ni sebagaimana Imam Al-Hakim mengeluarkan akan ini pendapat di dalam kitabnya dan Imam Al-Baihaqi pun serupa juga. Dia kata lagu mana? Dia kata faqala laha wa li ardi tiya taw'an aw karha, ay qala Allahu lis sama. Allah Taala kata bagi langit, akhriji syam'aki wa qamaraki wa nujumaki. Langit, keluar tubik daripada mung gapo? Matahari, bulan dan bintang. Tu makna kata faqala laha, kata Allah Taala retah bagi Tuhan. Tuhan retah bagi langit tu, retah gapo? Mana keluar oleh mung langit, gapo nama? Matahari, bulan dan bintang. Ni pendapat Abdullah bin Abbas. Pak keluar lagu mana? Biiznillah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya keluar. Tuhan apabila dia kehendak, gitulah berlakulah, jadilah. Baik. Dan faqala lah wal ardi. Walil ardi itu. Dan bagi bombing. Allah Taala kata bagi bombing. Seolah kata faqala laha ay faqala lil ard. Katakan suruh pecahkan daripada mung, witubiknya air mata daripada mung. Allah. Witubik air mata daripada mung. Dan mengeluarkan oleh mung akhriji thimaraki. Tuah keluar waktu tubik daripada mung hebaming. Gapo? Apa yang kata buahan ke daripada mung. Buah yang kita tanam pokok kayu tadi itu waktu keluar. Seolah kata Tuhan nak royak kepada kita lah. Kata hak kita duk tanam, gibuh dengan asbab, ambilnya biji ke, anak tu, anak ning ke, anak durian ke, rambutan ke, berapa kata gilah. Daripada orang pocok menanam pandai tu, ya tahulah. Bahagia dia tu. Hak duk tubik buah kepada kita, manusia. Dengan sebab Tuhan kata ni. Dengan sebab Tuhan izin dan Tuhan retah kepada bombing. Kepada bombing untuk mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan buah-buahan tadi sebagaimana hak Tuhan duk royak tu lah. Hak Tuhan retah mari. Kalau dak gak sajalah. Ni nak royak kata dalam Quran kita ni ya royak wi puas hati kata gapo hak kita duk cari-cari. Hak duknya wasa kata tak cerah, tak jelas. Gi fikir tak siapa, nya keluar lagu mana kalau kita tilik dengan mata kepala. Tak. Bombing tu lah. Nampak? Mana tanah tu lah. Air tu lah. Kita kata. Tetapi kenapa tubiknya berbagai-bagai
gapo? Buah-buahan. Hak tu lah, hak ni, hak tu lah, hak ni. Jadi, perkara tadi itu, kalau kita mikir tilik tadi itu, nascaya sapalah kepada matlamat hak ayat tu haduk raya ni. Tapi kita dengan sebab duk dengan suasana yang orang tak beriman, terkadang berasa kata benda ni adalah tabiat. Gapo mana tabiat? Tamasyat kalau bahasa Sia. Tabiat, kejadian biasa, tak ada duk mengatur, tak ada izinnya daripada Tuhan dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita kena ulang fikir semula lah. Jangan kita buat umpama tu lah. Tu. Apabila kita tahu dah kata Tuhan ni royak gapo, suruh gapo, retah gapo kepada langit dan bumi ni, dalam keadaan mu suka atau tak suka, lalu kedua-dua tu jawab kan? Bumi dan langit tu jawab kepada Tuhan dia macam mana? Apabila Tuhan retahkan kepada dia. Dia jawab lagu mana kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab lagu mana? Tengok. Jadi apabila Tuhan tu kata dengan itu perkataan kepada bumi dan langit, lalu bumi dan langit tadi itu kata kepada Allah Subhanahu wa taala, kata lagu mana? Dia kata kedua-duanya menjawab, kami berdua sedia nak menurutkanmu ya Allah. Aku nak patuh dengan sukarela. Seolah kata ulama ahli tafsir nak menggambarkan kepada kita, kata Allah Ta'ala suruh dia. Mu nak datang dengan keadaan sukarela ke? Kamu tak sukarela? Seolah Tuhan tanya kepada langit dan bumi. Apa urusan hak Tuhan suruh tadi tu, aku suruh membuat tu, hei langit, hei bumi, membuat dengan sukarela ke? Kamu buat tak sukarela? Kalau Tuhan suruh, ya suka tak suka boleh jadi semata. Tetapi Tuhan nak gapo? Nak menggambarkan kata Allah Subhanahu wa taala dia sifat dia adil tadi itu, sehingga kepada langit dan bumi ni Tuhan berlakunya adil, bukan sekadar kepada manusia sahaja, itu bukan. Lalu dia kata qalata, katanya dua-dua langit dan bumi tu, ataina, kami nak turut, kami sedia nak turut, kami sedia nak buat, kami sedia nak terima, ta'iin. Dengan cara gapo? Dengan cara sukarela. Makna nak dengan sepenuh hati kalau bahasa manusia ke. Nah, mana kata, ya kami sukarela, kami setuju, kami nak patuh, kami nya berasa kata mulia dengan sebab mung itu suruh aku buat umpama hak sebut saat ni. Hak sebut tak ni. Itulah apa nama ni makna bagi pengertian daripada ayat yang ke-11 daripada surah Fussilat. Daripada mana? Daripada surah tu Fussilat. Tu dia. Dengan sebab itulah apabila kita itu dengannya ajari Allah Subhanahu wa taala umpama ni, mana kata kita tu jadi senanglah. Bahasa kata kita boleh terima dengan cara jelas. Dengan cara apa? Dengan cara jelasnya. Setelah daripada tu faqadahun. Apabila Tuhan tu retah dah. Retah semua perkara nak gapo berlaku di langit, gapo berlaku di bumi. Retah lagu tu faqadahunna. Lalu ia menjadikan 7 langit. Tu makna kana? Makna kata setelah daripada Tuhan berikan bebanan ataupun berikan suruhan kepada langit dan bumi, setelah daripada tu Allah Ta'ala qadahunna. Qada di sini katanya Abu Aliyah Ar-Riyahi. Abu Aliyah Ar-Riyahi ni tabi'in, anak murid Abdullah ibni Abbas. Dia katakan faqadahunna ay khalaqahunna. Allah Ta'ala jadikan. Qada di situ bermakna khalaqah. Allah Ta'ala jadikan akan dia. Tu. Gapo? Faqadahunna. Allah Ta'ala jadikan langit tali. Itulah. Sab'a samawatin. 7 lapis. Allah Ta'ala jadikan langit itu berapa? Jadikan 7 lapis. Allah. Tu. Sebab itulah As-Suddi dia kata.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada langit, sedangkan langit itu duk jadi dalam keadaan berasak lagi. Asak tu timbul daripada mana? Asal daripada bombing ni juga dia duk berasak tu, kemudian dia naik ke atas, maka jadi stokonya asak tadi itu Allah Taala jadikan daripada perkara tersebut tu dinamakan langit. Langit seolah kata satu, jadi segulung gitu ya. Jadi stokor gitu, tak ada gapo lagi. Ini Imam As-Suddi, Imam Ismail As-Suddi, salah satu daripada tokoh ulama tafsir besar ni. Lalu Allah Taala pecahkan. Pecahkan, Tuhan jadikan berapa? Tu makna kata faqadahunna. Lepas pada tu Allah Taala jadikan langit tu 7 lapis. Pakai masa banyak mana tu ya Allah? Tuhan mung tu buatnya masa banyak mana? Buatnya langit jadi 7 lapis tu fi yaumain, pada 2 hari. Ni Tuhan sendiri ayat. Dalam jarak masa 2 masa. Fi yaumaini, di dalam 2 masa. Ulama Jawa kita terjemah, Jawi kita terjemah 2 masa. Fi yaumaini. Kemudian dia kata lagi, seterus lagi. Fi yaumaini. Apa makna yaumaini di situ tu? Katanya Imam As-Suddi, yaumain yakni yaumil khamis wa yaumil jum'ah. Hari Khamis dan hari Jumaat. Tu makna kata fi yaumaini, pada 2 hari. Pada 2 hari makna hari Khamis dan hari Jumaat. Hari apa? Hari Khamis dan hari Jumaat. Maka Imam As-Suddi kata, dan tidak dinamakan hari Jumaat tu dengan Jumaat, malaikat hipung pada hari itu kejadian langit dan kejadian bombing. Seolah kata Tuhan retah kepada langit dan bombing, dan Tuhan retah kepada langit itu jadi 7 lapis pada hari Jumaat. Mula hari Khamis dan hari sudahi hari Jumaat. Itulah kalau kita tengok dengan cara seluruh tadi itu, coba kita kembali klik kepada ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-10. Tuhan kata kana? Tuhan kata wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lisailin. Mari di sini faqadahunna 7 samawatin fi yaumaini. Jadi 4 campur 2 boleh banyak mana? Boleh ni hari. Maka ayat ni gapo nama? Daripada himpunan di sini Tuhan tafsir dalam ayat suratu Al-A'raf. Tuhan kata inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dalam masa jarak ni hari. Maka semua tu siap dah lah. Makna kata semua tu jadi siap. Quran ni tafsir setengah di atas setengah. Tak ada belawai ke apa. Tak ada belawai ke apa. Tu dah. Setelah daripada Tuhan jadikan langit ni jadi 7 lapis dah. Jadi berapa? Jadi 7 lapis. Jadi 7 lapis dah, sebagaimana Imam As-Suddi tu rayak mari. Imam Muqatil pun kata lagu tu lah. Tu dia ni. Kita ambil ulama hak atas-atas belakang dah ni. Mana kata ulama hak VIP, hak hebat lah. Semua orang pakat tupai ilmu mereka belakang. Kita pakai ambil mereka selalulah. Kita mai tolong tafsirkan kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh ambilnya pengajaran, ambilnya pahami daripada mereka terus selalu dah. Itu cara yang lebih elok, lebih baik. Lepas daripada Tuhan jadi gitu, Tuhan kata pula, wa auha fi kulli sama'in amraha. Wa auha, dan ia Allah Subhanahu wa taala beritahu. Wahyu ni mana beritahu? Seolah kata nak royak lah pula. Fi kulli sama', pada tiap-tiap langit itu amraha, akan urusan dan keperluannya masing-masing. Allahu Akbar. Seolah kata Tuhan jadikan langit 7 lapis sungguh. Tapi gapokah urusan langit pertama? Gapokah urusan langit yang kedua? Gapokah urusan langit yang ketiga? Kerana langit ini tepat sun bancakan, tepat yang duk jadi pusat pentadbiran. Sebagaimana Tuhan kata, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Mana kata pentadbiran di atas langit. Nampak tak tu?
Tuhan kata lain, ayat lain, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Walaupun ahli tafsir setengah tafsir kata sama' di situ bermakna sahab, akan tetapi bangsa kepada langit belaka. Nampak tak tu? Ayat yang pertama daripada surah Sajdah, mana kata urusan ada di langit belaka. Faham tu tak? Maka langit ini adalah tempat yang penuhi di dalam langit tadi itu oleh para malaikatullah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah taala ada di langit. Nampak tu tak? Malaikat Allah taala ni bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan jenis dia daripada tanah walaupun api, bahkan dia tu daripada cahaya Allah taala. Allah taala jadikan malaikat tu daripada apa? Daripada cahaya. Rupa lagu mana? Mallahu bihi alim. Wajib kita beriman kata malaikat itu ada. Yang ada malaikat itu ada di sekali dengan kita. Malaikat tu hafazah dan malaikat sayyahin dan malaikat yang ada di langit dan sebagainya. Banyak daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak makhluk iaitu al-malaikah. Itu tetapi dia itu adalah alam ghaibiyah. Wajib kita beriman dengan dia melalui al-kitab was sunnah. Hak kita dengar daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah, maka pakat talaqi ambil sampai kita. Seperti itu nak kita faham. Baik. Katanya seterusnya kata lagu mana wa auha fi kulli sama'in amraha tu makna gana pula. Makna kata Allah Taala ni nak ayat gapo kita. Mari kita tengok. Abdullah bin Abbas dia tafsir kata wa auha fi kulli sama'in amraha tu makna Allah Taala menjadikan pada tiap-tiap langit itu kejadiannya daripada malaikat. Tiap-tiap langit itu Tuhan jadikan malaikat penuh dengan para malaikat. Dan menjadikan gapo lagi daripada makhluk-makhluk yang kita sendiri tak tahu lagi. Tak tahu. Mana kata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada lagi makhluk-makhluk hak kita sendiri tak boleh nak tahu. Ni Abdullah bin Abbas sendiri dah ayat tu. Tapi hak ayat dengan cara jelas mana al-malaikah ada di langit. Al-malaikah ada di mana? Ada di langit. Baik. Kemudian katanya satu riwayat daripada Atha, riwayat daripada Atha, dia kata Allah Ta'ala jadikan pada tiap-tiap langit tadi itu, jadikan makhluknya nama daripada kalangan malaikat, dan jadi padanya pada langit tadi itu ada juga bihar, adanya laut-laut dan bukit-bukit yang sejuk dan barang yang tak mengetahui akan dia illallah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Luah lagi Allah Taala ni. Dunia ni seolah kata sepik saja. Sikit sahaja ya dunia. Alam cakrawala Allah Ta'ala jadi ni banyak lagi. Banyak lagi. Kita tak kuasa nak khayal, tak kuasa nak jadi seolah kata nak kita tahu belaka, tak kuasa. Tetapi kita apabila tak adanya pandangan wahyu mari duk tolong mencerahkan kepada kita masalah tersebut, membawa kita rasa sepik hati. Tak boleh gapo satu perkara berasa sepik hati. Kalau gapo satu perkara berasa kecil hati. Cuba kita dengar Tuhan ni nak bukakan hati kita kata, biarlah kita kata, nya gitulah orang kita, nya ada kecil hati, nya adanya berasa serenuk hati, nya adanya berasa kata lapang, ada berasa tak lapang. Ya, lagu tu lah. Hidup pada dunia, lagu tu. Ya nak lari tak lepas. Nampak tu tak? Ya nak lari tak lepas. Maka seterus daripadanya sekadar tu ke Tuhan jadi di langit. Wa auha fi kulli sama'in amra. Tak. Wa zayyana as-sama'ad dunya, dan Tuhan menghiaskan, Allah Taala tu menghiaskan, berjanguk. Kalau bahasa saya peradab. Tu. Mana menjangukkan akan langit dunia. Langit dunia ni hak kita nampak dengan mata kepala. Tu langit dunia. Langit yang kedua tak ada makhluk dari kalangan manusia ni siapa? Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang jasad dengan roh. Hak jasad dengan roh tu. Nampak tu tak?
Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan Allah Taala menghiaskan langit dunia itu. Langit dunia mana langit yang kita dak tengok ni lah. Tu. Dengan gapo? Bimasabiha. Dengan beberapa masabih. Kalimah masabih tu Abdullah bin Abbas kata al-kawakib. Gapo makna kawakib? Makna kata bita-bita. Duang dau kalau bahasa Sia. Bintang. Bintang yang bersinar dan cermelang. Dan cermelang. So Allah kata nak menghiaskan, we tengok asa sedap mata. Pasal dia Tuhan nak buat we jadi molek ke? Nah, Tuhan nak buat we jadi molek langit itu. Walaqad, dalam ayat lain dia kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Dan Tuhan jadikan langit dunia tu hias dengan masabih, dengan gapo masabih? Al-kawakib. Al-kawakib mana hias daripada bita-bita. Hijab bita tu untuk nak hias langit saja ke? Tak, Tuhan royak lagi. Wa hifza, dan nak gapo nama? Nak jagakan. Bita itu adalah tentera Allah Subhanahu wa taala. Nak hifz. Hifz gapo? Nak jaga gapo? Kata Abdullah bin Abbas, faja'alnaha zinatan wa hifzan tahfazu minasyayatin. Tuhan jadikan bita tadi itu sebagai hiasan bagi langit. Kita duduk bawah bumi ni boleh tengok rasa sedap tak? Ya, kita naik atas gunung-gunung ke, waktu malam kita boleh tengok. Nabi Ibrahim ya tengoklah tu baik wa iz qala Ibrahim Tuhan kata linuri Ibrahim malakutas samawat falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Jelah tu. Wa iz qala Ibrahim tu nuri, nak we tengok malakutas samawati wal ard. Nak we tengok malakut, hak tu lebih lagi lah. Siapakah kata ahli tafsir, siapakah Ibrahim tu bukan tengok langit dunia ni senyap nyelgi lagi daripada hak kita duk khayal tu. Dan Tuhan nak jagakan daripada syaitanir rajim. Jadi Allah kata bita ni Tuhan jadikan sebagai rujuman lisyayatin, sebagai lontaran, sebagai anak panah, sebagai nak memadamkan, nak menjadi mudarat bagi pia, bagi asyayatin, bagi syaitan-syaitan. Dulu tu Tuhan lepas lagi video duk naik, dia tengok di tempat tanda malaikat nak berlaku gapo atas muka bumi ni, ya kelik maroyak pada Tok Nujung Tok Sihir dia. Apabila turun ayat Al-Quranul Karim tertutup, tak boleh mereka itu nak naik. Sebab itulah kita tak usah kacau lah nah dengan Tok Nujung, Tok Sihir, Tok hak duk dakwa tahu benda gaib gapo, habis duit saja ya. Habis duit saja ya kita duk atas dunia ni, dan kita akan kena seksa di hari akhirat nanti, dan matlamat kita hidup jadi binasa. Sebab apa? Tuhan royak dah, kata Tuhan tak uwi dah. Nampak dah tu, kena boleh jadi kena. Tapi lah. Tuhan tak uwi tengok benda hak sungguh. Tuhan tak uwi tengok benda hak sungguh. Maka kita tak sedar kacil lah lagu tu. Tak ada pedah kali bagi kita. Itu adalah ayat daripada surah Fussilat ni lah. Makna kata wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifza zalika. Zalika mari dengan ismun isyarah. Zalika taqdirul azizil alim. Di makian itu, makian mana? Mana Allah Ta'ala sebut daripada kejadian dia tu. Allah Ta'ala sebut kejadian dia. Jadi langit, jadi bumi, jadi bita. Kerja bagi ahli langit gapo, kerja bagi langit gapo, kerja bagi bumi gapo, kerja bagi bita gapo. Royak belaka. Semua tu buat apa tu? Kerana nak royak kata takdir. Gapo makna takdir? Takdir katanya muqatil, makna kata itu tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
fi mulkihi, duduk di dalam milik ke Allah Subhanahu wa taala. Kalimah takdir kalau bahasa kita mana sakatan, akan tetapi ahli tafsir kata itu duduk dalam milik ke Allah Subhanahu wa taala. Takdir Al-Aziz. Al-Aziz salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan izzah. Nama Tuhan yang bersifat dengan Al-Izzah. Sangat perkasa. Tak ada siapa boleh mengalah akan Allahu Jalla Jalaluh. Al-Alim, bagi dua sifat. Sangat perkasa, buat apa? Nak ayat kata tak ada pia boleh buat seperti aku buat ni. Hei, orang hak rasul muwagi ajari aku kepada puak mung, aku dok royak ni ning, tak ada pia boleh buat supaya dengan aku. Tuhan nak gapo? Hang lagi kita tengok Tuhan nak gapo? Tuhan suruh royak ni, Tuhan adalah dia nak royak we manusia itu kabar gapo-gapo. We rasa di hati gapo-gapo. Bukan ada royak saja. Kenapa dah tu? Bukan ada royak saja. Al-Aziz sangat perkasa, tak ada pia boleh buat seperti ni. Kamar dia wari satu lagi nama, kapuh di sini. Al-Alim. Apa Tuhan wari Al-Alim pula? Nak royak kata semua hak aku buat tadi itu aku buat dengan ilmu aku. Bukan mana aku gamuk-gamuk ke, tahu tak tahu ke, tak. Tahu dengan apa? Bi khalqihi muqatil kata. Tahu dengan semua hak ia jadi. Ia jadi langit yang kedua, langit yang pertama, jadi bulan, jadi matahari, jadi angin, jadi semua. Duk di dalam ilmu Tuhan belaka. Gapo? Duk dalam ilmu Tuhan apa pelik gapo? Duk dalam ilmu Tuhan orang tanya. Orang hak sekarang-sekarang lah ni hak tak ada beriman tu, pelik gapo? Kita orang beriman tak apa, pakat tunduk belaka ke Tuhan tak ke? Mulhid kata pelik gapo? Pelik satu perkara. Gapo? Di antara makhluk Allah Ta'ala ni tak kira gapo-gapo pun, ia tak belaga sama sendiri. Ia tak belaga sama sendiri seperti kita ni. Belaga kereta afanallahu wa iyyakum, minta tahap jauh daripada bala petaka, tapi nak sebut kenapa? Hak kita dah atur tadi itu terkadang selerak, terkadang tak jadi, terkadang kena gitu, kena gini. Tapi hak tu hendak. Matahari jalan tepat dia. Nah, bulan berjalan tepat dia. Bulan bintang berjalan tepat dia. Dia buat kerja hak dia. Tak ada berlawan, tak ada belaga, tak ada jadi balah sama sendiri. Apa tu? Karena itu adalah duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak buat gapo mereka itu, malaikat biiznihi Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mada wayak wi makhluk, wi nampak. Ni apa nama Rabi'ah ibn Utbah ibn Rabi'ah dak dengar ni. Klik pada ayat hak mula-mula tu. Nabi dak baca ayat ni, mereka dak dengar ni. Kita pun tupai dengar hati Qur'an hak kita. Lalu setelah daripada tu, setelah daripada mana? Setelah daripada Nabi duk baca, duk baca. Baca kepada pia ni, baca kepada Rabi'ah ibn Utbah Abul Walid. Mula-mula sekali. Setelah daripada baca royak dah dengan cara molek, kata Tuhan nak gapo hak dak royak ni? Nak soy. Klik pada ayat yang keni, naknya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul musyrikin. Dok royak ni nak ayat hanya Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya tunggal sahaja. Maka hendaklah kita itu pakat siap sedialah, pakat tunduk kepada dia dan kita pakat beriman dengan dia, mengasahkan dia. Celakalah bagi orang yang menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada royah tu, mari tengok ayat 13 ni. Tuhan katakan, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Allah. Kita baca puasa kata apa nama? Suka kita dengar pada makna dia. Kita ni bukan orang Arab sekalipun, kita dengar dengan sekaligus tu boleh sikit sebanyak pengertian makna daripada ayat tu berasa
sakit. Bagaimana orang tua bahasa. Tua bahasa. Reti siapakah masuk dalam daging tulang bahasa dia. Orang Arab ni. Arab Quraisy pula. Bahawa waktu orang bahasa dia ni, hak kita nak baca ni. Bahasa Quraisy. Hak fasih. Bah lagu mana nak jadi, cuba kita perhati, cuba kita tengok. Oleh itu makna kata hadok royak mari tu. Salah gitu. Fa in a'radu, kalau nyagi paling lagi. Oleh itu kalau mereka yang musyrik berpaling daripada mengasakan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani jalan yang lulus, makna kata tak sel lagi. Tuhan ada royak dah benda hak Tuhan royak tu, dia sendiri berpahal balas tu lah. Kerana dia ni ngaku hak Tuhan ada royak tu. Daripada kejadian langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah Ta'ala. Tetapi kalau nyegi paling daripada hadok royak mari ni kerana tak seterima innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh tu tak seterima hak tu. Ni tepat dia. Tepat hak nak kena. Ni nak royak kata nak royak dulu. Nabi Muhammad tak aku nak royak dulu. Tuhan suruh aku royak. Aku tak nak milik gapo. Aku tak nak milik gapo. Ma amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya' Allah. Aku tak ada milik bagi diri aku. Nak mudaratkan orang ke, nak memanfaatkan orang ke, dah aku tak ada gapo. Malaikat apa hak Tuhan kehendak sahaja. Illa ma sya' Allah. Apa hak Tuhan kehendak sahaja. Aku tak ada milik gapo. Nabi Muhammad sendiri pun aku tak ada milik gapo. Quraisy ni pun apabila dia reti sampai situ tu, dia mikirlah. Ya orang ada akal fikir, dia mikir, dia tengok gapo jadi gapo. Lalu Tuhan suruh ya fa in a'radu. A'radu ni makna gano? Makna paling. Orang royak reti, faham, tapi tak say juga. Ada tak orang biasa tu? Ada. Orang kalau lebih-lebih tak juruh da'ah tu ke? Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Ada. Dia tahu benda kena. Supaya orang menyuri barang orang, dia tahu benda kena. Bukan tak tahu. Kata orang curi wak kerja ni, benda tak molek gata-gata ni. Orang dah royak dia, curi tak gini-gini. Dia tak akal. Gitu. Tu mana a'radu. Paling. Supaya kita nak murih ke orang ke, malah tengok paling kot lain. Gitu. A'radu ni, paling daripada benda hak betul. Ni banyak ni dari kalangan orang Quraisy ni. Sebab tu kita orang Muslim, orang mukmin ni tengok ibrah, tengoknya pengajaran daripada cerita mereka ini ni, kita nak pakai hidup pai kita ni. Bukan mana kita dengar demo kita dak. Lah bukanlah tu. Sebagai cuming ni untuk nak suluhkan kita. Lagu mana? Nampak tak tu? Sebab Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru. Jangan jadi seperti orang tak beriman. Ni sifat orang tak beriman ni. Jangan jadi sepangan ni. Sebab apa kena lari? Sebab kita jadi juga. Terkadang kita sedikit jadi juga. Fa in a'radu, kalau mereka itu paling lagi daripada ajaran hak Tuhan nak menyatukan Tuhan tu, ayat ni tu, ayat ke-6 tu, klik situ. Faqul, maka kata olehmu ya Rasulullah, Allah. Supaya kita jumpa dengan satu orang yang kita ada harapan daripada dia, satu hajat-hajat gapo, apabila kita kemukakan soalan kepada dia, apabila dia nak jawab kita, wasaran. Kita ni hati duk nak satu perkara hajat kita nak gi royak kepada orang satu orang tu beri sempurnakan hajat kita. Kita royak ke dia hajat kita. Supaya Rabi'ah ibnu apa nama Abdul Walid ni lah. Utbah ni. Dia royak ke Nabi. Dia royak.
Nak Nabi tu kembali kelik sebagaimana ia faham. Kelik pada kaum dia sebagaimana kaum dia dok bawa tu. Tiba-tiba apabila ia sudah, Nabi pun baca ayat Quran, baca dok royak atau Tuhan gini. Akhir sekali pada ayat sampai ke ayat 13 ni. Ini akhir ayat. Hak Abdul Walid dengar pada Rasulullah ni, akhir ayat ni. Walaupun surah ni tak akhir sining, tapi Nabi baca sekadar ning. Kalau baca habis boleh jadi selak ke kan, tak tahu. Nak ayat kata kuat. Wasa gerung, wasa getah. Mari faqul, kata oleh Mu'asiyah. Kul di sini makna tak bukannya Nabi Muhammad nak kata. Dalam mana kata Allah Ta'ala lah ya. Suruh Nabi Muhammad royaknya. Faqul anzartukum. Faqul, kata olehmu ya Rasulullah. Hei orang yang zalim. Hei orang yang sekak jalannya Muhammad. Jalannya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengar. Jalan hak Tuhan nak royak ni. Faqul anzartukum. Lah mana aku memberi amaran kepada puak kamu. Sa'iqata misla sa'iqati 'Ad wa Thamud. Berikan amaran kepada mereka, kepada kamu dengan azab yang dahsyat. Orang yang nak jalan tak serupa dengan jalan Nabi Muhammad SAW, walaupun lagu mana yang nak ada puak setara mana, Quraisy bukan tak ada puak, ada puak. Ada anak tangi, ada harta, ada negeri, ada negara, adanya apa nama unek-unek, ada segala-gala ada lah. Tuhan bagi tu. Ingat Malik kata, anzartukum sa'iqatan sa'iqah. Sa'iqah ni makna kan? Seksa air yang dahsyat. Jangan duk main seksa air yang dahsyat. Ini ibrah yang besar bagi orang menetai jalan Nabi Muhammad SAW. Yang akan kena sebagaimana ayat ni lah sebut. Ayat ni, royak ayat ni. Tayawi kita nampak. Mithla sa'iqah. Seperti sa'iqah ni, petir. Pelakar. Pelakar, kilat lah bahasa kita ni. Seperti petir yang mengkenakan bagi Fu'ad dan Fu'ad Thamud. Allahu Akbar. Seksa seperti kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal iqab. Takut olehmu akan ining hadzal iqab, akan ining seksa. Ya Allah Ta'ala janjikan di dalam Quran dia, tiap-tiap orang yang sekak jalan Nabi Muhammad SAW, tak kira muka mana-mana, yang akan kena dengan ayat ni. Quraisy Abdul Walid dengar ayat ni pucat. Dia tahu kata Muhammad kecek tak bahang. Daripada Nabi Muhammad kecek tak bahang itu satu. Yang kedua, gapo nama? Ini adalah janjian wa'id. Janjian buruk daripada Allah Ta'ala. Bagi tiap-tiap orang yang menyalahi jalan Nabi dengan cara sekelain. Sebab gapo boleh kata sekelain? Sebab mereka a'radu. Mari dengan insyartiyah. Kalau mereka ini paling lagi daripada jalan yang benar. Jalan yang hak benar, kena gini. Allah. Jangan kacau lah kita. Ni cuming. Cuming. Tengoklah. Dalam sejarah, bacalah sejarah mana-mana. Dengar pada guru mana-mana pun. Tiap-tiap orang menetai jalan Nabi Muhammad SAW, gapo berlaku. Tengok Musailamatul Kazzab. Lah nak jadi. Mati lah kadang gapo. Ahmad ibn Abi Du'ad. Lawa jalan Rasulullah SAW, mati lagu mana. Banyak lagi kalau kita nak boleh bila dalam sejarah. Sebut sepala-pala tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh A'immatud Dalal. Gapo. Quraisy lagu mana jadi. Itu dia. Maka kita jangan. Jangan. Kita tak sah lagu tu. Jadi, katanya Abdullah bin Abbas, mari tengok Imam Abdullah bin Abbas sikit, dia nak uwi pengertian macam mana terhadap ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'Ad wa Thamud. Balah mana? Mari kita nak tengok dulu sikit. Belum daripada kita nak pergi di situ, kita nak baca ayat yang ke-14 tu sikit.
Ayat yang ke-14 tu sikit. Mari kita lipat pada pendapat Imam Abdullah bin Abbas. Iz ja'ahum. Ni. Iz ja'ahumur rasul min baini aidihim wa min khalfihim. Mereka, kerana semasa mereka didatangi oleh rasul-rasul, memberikan bagi mereka itu penjelasan mengenai hidupan mereka di dunia dan di akhirat. Sambil melarang mereka. Rasul tu mari, royak berita bagi orang yang taat kepada Rasul akan jadi gini. Orang yang tak taat kepada Rasul akan jadi gini. Sambil nak suruh, kata duduk dalam dunia, ngeduk macam mana. Itu mana izja'ahum. Apa mana izja'ahum di sini? Mana kata, seksa tadi itu tak akan datang mari, malaikat setelah daripada reti dan tahu. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat suratul Isra, Tuhan kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Tuhan tak akan seksa kaum mana-mana sehingga Tuhan utuskan rasul dulu kepada mereka itu. Supaya dengan ayat ni, iz ja'ahumur rasul, iz ja'athumur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim. Makna kata kerana semasa kedatangan akan mereka itu oleh para rasul, min baini aidihim wa min khalfihim, depan mereka ini dan belakang mereka ini. Makna belum daripada kedatangan Nabi Muhammad ni, ada dah rasul depan tu. Nampak tak tu? Tu nak kita nampak. Nampak tu tak? Tetapi gano Abdullah bin Abbas ni tafsir lagu mana? Iz ja'ahumur rasul, iz ja'athumur iz ja'athumur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim. Katakan rasul-rasul adalah sebelum daripada Nabi Hud. Sebab kaum kaum Samud dan Ad ni pia Nabi Hud. Kaum Ad ni Nabi Hud alaihi salam. Kaum Samud iaitu Nabi Saleh. Kalau kita akan tengok puak-puak dia tu riwayat lagu mana. Nampak tak tu? Kalau gitu iz ja'athumur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim tu makna kan? Tengok situ sikit. Abdullah bin Abbas kata rasul-rasul yang adalah sebelum daripada Nabi Hud dan rasul-rasul setelah daripada Nabi Hud. Makna kata nak nampak gambaran gini. Hei fuak Quraisy, aku ni wari satu risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan aku menyata dah, kata Allah Ta'ala, nak lagu mana, perkara aku suruh menyata, aku menyata kepadamu dengan cara jelas dan terang. Sebagaimana aku terangkan di dalam urusan saning. Daripada urusan apa, kejadian langit macam mana, bumi macam mana. Tetapi kalaulah mung tu mengaku dengan itu, tetapi mu tak mau nak mengaku dengan ketuhanan, mengasarkan ketuhanan, aku nak ayat kata Tuhan hak mu beriman kata jadikan segala-gala sehingga dirimu sendiri tu suruh aku mai ayat kata ia nak seksa sebagai azab seksa yang dahsyat seperti ia seksa puak kaum Ad dan Samud. Lalu datangkan ayat ni iz ja'athumur rusul ni makna kata min baini aidihim wa min khalfihim. Pia maksud di sini mana belum daripada kedatangan Nabi Hud dan selepas daripada kedatangan Nabi Hud. Tu nak kita faham. Ni Abdullah bin Abbas sendiri mentafsirkan umpama ni sebagaimana Imam At-Tabari keluarkan di dalam tafsirnya. Keluarkan di dalam mana? Dalam tafsirnya. Rasul tak. Ya mari, ya wari sama. Ya royak sama. Mari royak gapo tu? Rasul tu mai royak gapo? Mai royak gapo? Royak satu. Semua rasul hak mari kepada dunia ni, mari royak satu kalimah ni. Gapo? Alla ta'budu illallah. Bahawa jangan kamu mengabdikan, jangan duk sembah, jangan duk puja, jangan duk pujuk,
Jangan doa ibadat. Malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Lain pada ni tak. Tengok. Mari dengarlah kamar dia istisna. Allah Ta'ala itu tu makna kata hanya tunggal lah. Lepas pada istisna tu. Tak ada lain pada ni. Cukup. Nak betul molek. Doa kepada Allah. Tawakal atas Allah. Takut kepada Allah. Rokok sujud kepada Allah. Puasa, semaya, zakat, haji kerana Allah. Tak sewi hak lain. Semelih menazak kerana Allah. Tak sewi capur sikit pun tak sewi. Hawak apanya? Tuhan tak sewi kita ni memperlekehkan diri kita sesama makhluk. Ibadun amthalukum. Tuhan tak sewi lagu tu. Mereka yang mudah seru tadi itu, yang mudah mengabdikan diri mung tu kepadanya, ibadun amthalukum. Hamba juga. Makhluk juga. Kejadian aku juga. Aku tak sih. Islam mari nak heratnya manusia, we kembali abdikan diri kepada Tuhan yang menjadikan makhluk. Kerana belum daripada ajaran Rasul nak mari, tak kira Rasul mana-mana, pakat sama-sama doa ibadat kepada makhluk. Tengok Fir'aun. Ambil Bani Israel supaya nak ibadat kepada dia. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tengok. Aku tak tahu dah Tuhan lain pada aku, tak tahu dah bagi puak mung. Jelah juga. Namrud jamin Nabi Ibrahim. Supaya. Puak Quraisy jamin Abu Jahal. Supaya. Nampak dah tu? Nak perkataan dia tadi itu kanan ke kiri duk dia. Nak halalkan yuharrimunahu aman wa yuhallilunahu aman. Makna kata dia nak halal nak haram di mulut dia. Bukan hak tu hendak. Ha tu ajaran Rasul mari nak heret tu mari kita pakat mengabdikan kepada Tuhan. Hanya jua. Hak lain sama saja. Hak ni Quraisy kata, payah nak terima syarat ni. Ayah sungguh nak terima syarat ni. Mikir tapi tak boleh buat. Mikir tapi tak boleh buat. Apa makna? Makna kata mikir saja. Mikir, khoya. Buat boleh tak? Tak. Apa tak boleh buat? Kerana mikir lebih daripada sakat. Cekok lebih daripada kuasa. Tak boleh buat. Ni sebab itulah ibrah. Pengertian pengajaran sah daripada ayat Quran. Qalu. Maka kata mereka itu. Apabila ia tak boleh terima, balik dalil tak boleh terima. Pas nak buat lagu mana? Nak nampak kata ia tak boleh terima tu ada sebab. Apa saya kata mihid pun. Ia tak sah. Tapi nak rakyat kata, ia tak sah ni ada sebab. Allah. Waris sebab untuk nak bantukan kebatilan. Manusia kita, ya sungguh. Kalau ia tak sah gak, sabit tu orang tua kata, kalau ia tak sah 1000 kali dalih. Kayak gitu. Hak apa? Ia tak sah. Sebab tu, kerja kita tahu kata orang tak sah, falyatafaddal. Begitu selalu. Tak apa. Tapi Nabi tak. Karena Nabi hati dia tu ya laba. Nak. Orang tu terimanya ajaran. Hak apa? Kerana hemoh dia ni dia tahu kata orang tak terima ajaran dia ngaku. Ma min yahudiyin aw nasraniyin sami'a da'wati wa lam yastajib li illa kana min ashabin nar. Dia kata dalam hadis sahih tu kan. Tak ada orang Yahudi, orang Nasara. Kalau dengar ajaran aku, sama dia tak terima ajaran aku hak benar ni. Kalau meninggal keadaan lagu tu, tak ada seksa. Lalu Nabi itu sifat ya lagu tu. Sifat lagu tu. Sebab tu hewayat lagu tu. Tak gitu. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi dengan orang ke Allah. Ra'uf. So Allah kata, siaplah. Tu Nabi kita alaihissalam. Umat dia buat, coba kita tengok. Ya pergi di Taif lagu mana. Dalam peperangan Khandaq ke peperangan Badar ke peperangan Uhud ke. Coba tengok. Umat dia buat lagu mana dengan dia.
Sampai berdarah habis. Alaihi salatu wassalam. Dok lagi tak murih lagi. Oh, payah sungguh nak murih kau orang. Allah tulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia tengok we molek. Lalu Tuhan tahu kata hati Nabi tu lagu tu Tuhan kata wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Tak banyak orang beriman hai Muhammad walaupun mulobo nak orang tu beriman dengan ajaran hakmu tak banyak. Sebab tu tepat hak kata kami ramah. Tak kecil lagu tu malaikat ahlul dalal. Nampak tu tak? Tak. Ya orang kafir Quraisy dia dak dakwa gitu. Dia dok beri semangat dia untuk tak seterima ajaran kebenaran. Kami ramai, kami banyak, kami ada kekuatan, kami ada tu ada ni, kami tu kami ni lah. Tu nak ayat kepada umat Islam beri faham gitu. Baik. Lepas daripada tu qalu. Ni seolah kata sebab dia nak akakkan muka dia nak naik daripada jatuh dah muka tadi tu kerana dia tak terima benar-benar dia nak akak muka dia naik ni nak akak dengan cara batil ni. Ni nak akak dengan cara apa? Dengan cara batil. Ayat ni ada penafsiran dalam ayat ni dalam ayat apa nama? Ni ayat yang ke 83 daripada surah Ghafir. Saya katakan falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ni apabila kedatangan rasul-rasul kepada mereka dengan keterangan daripada Allahu Jalla Jalaluh, mereka itu rasa gembira dengan apa yang mereka itu ada daripada ilmu-ilmu mereka. Ilmu mereka, puak kami, kumpulan kami, negara kami, kerajaan kami, gitu. Ni puak-puak umat-umat hak dulu, hak tu ada sebut lah Quran, ada lawan rasul tu, itu adalah headphone dia. Apa sahaja kak? Itu adalah buah dalih dia. Sebab dia tak saya terima dakwah, hak tu. Tak saya terima dakwah Islam, hak tu. Lalu dia kata kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, qalu, kata mereka itu. Tu kata mereka itu. Allah. Kata mereka itu siapa? Fuak-fuak tak berjuruh saning tu lah. Bagi rasul-rasul mereka. Lau sya'a Rabbuna. Rabbuna juga. Bukan mana asna munadak lah. Rabbuna, Tuhan Allah. Kalau Tuhan buat kita ni kandak. Kalau Tuhan kandak sungguh kebaikan pada buat kita. La anzala malaikatan. Nascaya Allah Ta'ala itu waktu malaikat. Tengok dia nak akak apa nama semangat dia ataupun torah dia naik kata, kalau Tuhan kandak gak, Tuhan waktu malaikat kepada buat kita. Ya teh. Tengok tu. Nah, lau sya'a rabbuna la anzala malaikatan, katanya Muqatil, yakni kanu ilaina rasulan. Makna kata malaikat jadi rasul bagi buat kita. Ning orang pandai berdalih ya lagu ni. Nampak tu tak? Berdalih Allah kan nak pergi kepada seksa bukan nak pergi kepada kesenangan, kebahagiaan akhirat. Tak adalah tu. Nak pergi kepada seksa Nampak tak tu? Tengok dia kata qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikah. Waktu malaikat. Dia kata dalam suratul Furqan ayat yang ke-7 ni dia kata wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq laula unzila ilaihi al-malaikah fayakunu ma'ahu nazira. Dia kata rasul apa ni buat kita ni? Muhammad rasul apa? Ma li hadzal rasul. Rasul apa ni dia kata? Ya'kulu at-ta'am, makan ni supaya kita makan. Wa yamshuna fil aswaq, jalan di pasar-pasar, di kedai-kedai supaya buat kita jual beli, supaya buat kita. Laula unzila ilaihi malakun.
Kalau nak jadi rasul, sungguh kena ada malaikat duk tepi dia. Oh, tengok. Fayakuna ma'ahu nazira. Jadi seolah kata, malaikat kena mari duk jalan sekali dengan Nabi Muhammad. Tu baru Nabi, ya kata. Tu baru rasul. Oh. Ini ayat orang tak say, tak sah. Ini setara Nabi Muhammad, apa kita mau ni tak nak duk kecek. Kenapa dah tu? Nak ayat tak? Semangat manusia, yang nak tolak benar-benar tu, ya gitu. Tak sah awak lah mana pun. Dia tak say. Tu sebab tu lah kita buka. Buka. Apabila turun ayat tadi itu, wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin tadi itu, Nabi wasat buka ke hati. Wasat buka hati, wasa sedap sikit. Tak apa nak lah. Ya kita supaya sebab atas kita ni lobo. Usaha nak kebaikan tu siapa kepada dia, ada dia tak saya terima. Kenapa? Dia tak salah balik rasul balik mana. Dia tak saya terima. Gitu. Fa inna ni kata dia. Dia kata fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami kufur engkau akan apa yang kamu katakan. Kamu katakan dan kamu wakri kepada kami. Kami tak beriman. Allah. Kami tak beriman. Kami tak beriman dengan apa? Tengok. Muqatil kata, fa inna bima ursiltum bihi, yakni bimaza. Dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 katakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya tak terima. Semua ayat ni daripada ayat 7, 8, 9, 10, 11 hingga akhir kita dah baca 14 ni, mari nak mengkhususkan makna dia pada ayat yang ke-6. Go ya dah di ayat ni. Lalu fa inna bima ursiltum bihi, dengannya. Yakni dengan apa? Dengan ayat yang ke-6. Yakni bil tauhid, dengan keasaan. Nak jadi asa tak saya terima, syarat tu tak saya terima. Kafirun, tidak beriman dengannya. Tak say kembali. Ya tak say. Sebab tu orang tak say, ya tak say. Sebab nak dengan tak say ni satu nikmat Tuhan juga. Apabila Tuhan buka, ya nampak, ya nampak. Kalau dia tak nampak, royak lah mana dia tak nampak. Ya royak lah mana. Apa dia buat dia sendiri pun royak. Kata dalam ayat kita telah dengar dah tu, dia katakan. Cuba kita kembali klik kepada ayat yang ke-5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa bainina wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Dia katakan hati puak-puak kita ni berselaput, tak nampak. Hak mu duk panggil, hak mu duk suruh padanya, hamba tak nampak. Dalam telinga kita ni ada sumat, tak nampak. Di antara mu dengan aku ni ada katuk, sutuk teh. Mung hak mung lah, aku hak aku. Itu dia. Tak ada pelik nah. Ni Nabi Muhammad SAW. Pas kita nak jadi pendakwah, turut belakang Nabi, nampak tak nampak katik gak. Tak seduk sesal gapo. Imshi. Gih, buat. Ambil dengan asbab. Tawakkal ala Allah Ta'ala. Fastaqim ala amrillah. Nak jadi lagu mana? Serah Tuhan. Tapi wa'i molek sudah. Napa tak? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa molek. Syarat kita wa'u jadi molek. Gi dengan alasan. Gi dengan cara. Gi dengan akal fikiran. Gi dengan ilmu pengetahuan. Nak berjaya tak berjaya sebab Nabi kata tu. Katakanlah, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti." Kita orang bagi ya Nabi kata. Hak nak pemberi sungguh. Nak nampak tak nampak kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja agama nak duduk situ. Barulah kita tak jadi menyakit. Gapo? Menyakit sumak cara mikir. Menyakit hati, menyakit jantung, menyakit serabut, rusing dan sebagainya. Tak ada. Itu nak kita faham daripada beberapa keratan ayat yang kita baca daripada ayat 11, 12, 13, 14. Berapa keratan ayat hari ni? Iaitu 4 keratan ayat. Biiznillah
kita akan sama pula pada pengajian tafsir kita. Fa amma samud fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Kita nak tengok kaum Samud ni tu hewat lagu mana dengan dia. Nabi gapo hak Tuhan utuh gi kepada dia, perangai dia tu macam mana? Ini dia panggil satu maudhu', satu tajuk, satu cerita, ibrah, pengertian, pengingatan daripada kaum yang dulu terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nak ambilnya cara kita nak gunanya umur kita untuk nak sebarnya agama bagaimana, pasti kita kena tengok ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit daripada pentafsiran daripada suratul Fussilat, 4 keratan pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, boleh kita menerimakan kebaikan hidayah daripada Tuhan. Dan jangan terlupalah kita berdoa sama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Tuhan tu akak bala petaka tu baik daripada kita. Sebarlah pengajian kita dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Janganlah terlupakan pengajian kita dalam doa kita dengan tenaga hati kita dan harta benda kita supaya kita dapat berjaya bersama-sama di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.